Kita selalu dengar pesakit COVID-19 hilang dia rasa walaupun sudah pulih dari jangkitan. Last one, kita cuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, saya Ailana Zubir, fisioterapi KPJ Kajang. Okay, today I would like to share with you guys about post-COVID-19 and physiotherapy. Apa kaitan fisioterapi dan COVID-19 survivor ni? Okay, aware tak, COVID-19 bukan sahaja berisiko ketika kita dijangkiti, tetapi selepas recovery dari jangkitan, kita berisiko untuk menghadapi persistent symptom dan juga prolonged illness. Apa prolonged illness ini and apa pula resistant symptom? Okey, menurut Tricia Greenhalgh 2020, dalam research beliau ada menyatakan resistant symptom ini biasanya COVID-19 survivor akan mengalami batuk berpanjangan, low grade fever, patient cepat letih, chest pain, susah bernafas, sentiasa rasa berdebar, muscle and joint pain, weakness. All these symptoms may relapse and remit. Manakala prolonged illness pula, based on the clinical finding, mostly patient COVID-19 survivor mempunyai risiko untuk mengalami masalah kegagalan jantung di mana patient akan kerap complain of chest pain. Mostly mereka didiagnose dengan pericarditis dan myocardial infarct. Ada juga yang masih mengalami masalah paru-paru di mana patient was suspected with pulmonary embolism, iaitu pembekuan darah dalam paru-paru, dan ada juga yang mengalami severe pneumonia. Kita juga selalu dengar pesakit COVID-19 hilang dia rasa walaupun sudah pulih dari jangkitan, tetapi simptom ini masih ada disebabkan infection corona sudah menjangkiti sistem neuropesakit. Manakala mental health juga menjadi antara risiko positif COVID-19 survivor, di mana pesakit berdepan dengan anxiety dan depression disebabkan oleh post-traumatic. Kesemua masalah ini sangat mempengaruhi quality of life COVID-19 survivor. Menurut WHO, di dalam buklet Rehabilitation After COVID-19 Recovery, ada menyatakan physical exercise sangat membantu brain and body recovery secara tak langsung. Exercise juga dapat meningkatkan quality of life patient. Jadi hari ini fisioterapi akan sharekan simple exercise yang boleh kita buat di rumah. Seperti yang kita tahu, kesan daripada penyakit COVID-19 ni adalah kerosakan pada tisu paru-paru. So jadi kita untuk maksimaskan ataupun untuk memaksimalkan kita punya function paru-paru, kita perlu melakukan exercise pernafasan ini. Saya akan ajarkan teknik pernafasan yang betul atau kita panggil active cycle breathing technique. Penting untuk pesakit-pesakit COVID ataupun pesakit-pesakit yang mempunyai simptom batuk berkahak ataupun batuk tak berkahak. Okay. First thing, kita akan buat breathing control. Kita tarik nafas dekat hidung, hembus dekat hidung juga. Jika anda tidak boleh melakukan tarik nafas di hidung dan hembus di hidung juga, kita boleh melakukan tarik nafas kat hidung dan hembus di mulut. Okey, tarik nafas kat hidung, hembus dekat mulut. Exercise yang kedua adalah deep breathing exercise. Okey, kita akan tarik nafas dalam-dalam. Make sure bahu kita dalam relax position dan kita akan rasa kita punya paru-paru yang bahagian bawah ini kembang. Dan hembus. Exercise pernafasan ni kita boleh buat 3 ke 5 kali dalam satu cycle. Okey, lepas itu kita boleh buat senaman, kita panggil huffing technique. Pentingnya huffing technique adalah untuk membantu kita untuk mengeluarkan kahak daripada paru-paru kita. Okey, cara dia, kita tarik nafas. Itu yang pertama. Okay. Ada satu lagi teknik yang kita lebih menggunakan force yang lebih kuat. Okay, kita tarik nafas. Okay, cuba lagi. Okay, tarik nafas bersama-sama. Okay. Right, ini adalah cycle yang kita boleh lakukan, 3 cycle. Kita boleh buat selang-seling. Kita boleh buat breathing control, deep breathing exercise, breathing control dan huffing technique
and breathing control. So kita boleh buat satu cycle ni sebanyak 3 ataupun 5 cycle sampai kita rasa pernafasan kita lebih bagus dan kahak ada keluar sekiranya ada. So hari ini saya akan tunjukkan beberapa exercise yang mudah untuk kita lakukan selepas kita pulih daripada COVID-19. Okay, so first thing first, kita kena buat breathing exercise. Okay, first breathing exercise, kita tarik nafas dan hembus. Tarik nafas dan hembus. Okay, exercise pernafasan sangat penting semasa kita melakukan senaman supaya kita tidak merasa letih ataupun terlalu penat disebabkan kekurangan oksigen. Okay, so first kita akan melakukan warm up ataupun exercise pemanasan badan. Okay, right, first kita akan buat marching. Okay, kita boleh lakukan selama 2 minit ataupun 5 minit sesuai dengan keadaan kita. Okay, sebelum kita melakukan senaman, kita akan melihat kondisi pesakit dahulu supaya kita boleh tentukan kondisi pasien macam mana untuk kita rangka exercise ataupun senaman yang sesuai untuk keadaan pesakit tersebut. Okey. So, exercise yang kedua setelah kita melakukan marching, kita boleh melakukan senaman ringkas ataupun regangan. Okey, sebagai contoh, kita regangkan tangan kita. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulang. Kita boleh ulang sebanyak 3 ke 4 kali ataupun 5 kali. Dan ulang. Okey, kita boleh lakukan regangan untuk bahu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke depan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan kemudian kita lakukan regangan untuk leher. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Itu antara yang senaman pemanasan badan yang ringkas. Okey, so kita melakukan exercise untuk bahagian kaki. Okey. So, untuk advance, kita boleh tahan 1, 2, 3, 4, 5 dan letak. 1, 2, 3, 4, 5. Letak. Ini untuk otot belakang. Okey, untuk otot sisi, kita boleh duduk begini, pegang. Buka dan turun. 1. Buka. 2. Untuk lebih mencabar, kalau jika mampu, 1, 2, 3, 4, 5 dan turun. So, itu untuk bahagian kaki. Okey, so kita boleh untuk exercise untuk tangan. Okey, kita boleh pakai dumbbell ataupun kita boleh buat free weight exercise ataupun tanpa free weight, tanpa pemberat. Okey, so tangan kita buka dan turun. 1. Buka sisi. 2, 3. Seperti saya katakan tadi, jika anda boleh ataupun mampu untuk tahan, dan tahan selama 5 saat ataupun 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5 dan turun. Ini kita buka, tutup macam ni. 1. Kita buka tangan kita. 2, 3, 4, 5. Alright. So exercise ni kita boleh buat dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Okey. So saya akan tunjukkan beberapa exercise dalam keadaan duduk. Alright. So first, sama juga keadaan. Kita boleh buat marching dalam keadaan duduk. Okey. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okey. Yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So kita juga boleh buat bangun dan duduk jika kita larat. Okey. Make sure sepanjang exercise kita kena melakukan breathing exercise atau breathing technique yang betul supaya kita tidak kekurangan oksigen. Alright. So kita akan tunjukkan exercise bangun dan duduk. Okey. So make sure kita duduk di hujung kerusi. Okey, tangan di sisi. Okey. Lutut di hadapan. Bongkokkan sedikit badan dan up. Dan kita akan duduk. 1. Up. 2,
3, 4, 5. Okey. Setelah kita melakukan exercise ataupun senaman yang tadi, kita harus menutup dengan senaman kita dengan senaman penyejukan badan atau kita panggil cooling down. Okey, first kita akan mula daripada kepala. Kita tarik kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita boleh ulang kepada 5 ke 10 kali. Kita ulang kepada side yang sebelah. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Kita boleh tukar kepada tangan. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tukar kepada side yang satu lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk kita punya terang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tukar lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk bahagian kaki, kita luruskan kaki kita tegak, ankle up dan badan mesti tegak, lurus dan cuba capai. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulang pada kaki yang sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita gerakkan kaki kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu sahaja untuk senaman kita yang ringkas hari ini.